Tapi bagi orang yang tak memahami kaedah sifat 20 ni, jadi macam-macam. Jadi tak percaya mana lain ni. Anda agak tekan tengok pokok kata berat-berat dalam YouTube tu, berat-berat. Dia kata barang-barang je. Kalau pula mengaji barang-barang je, dia kata mudah-mudah je. Jadi susah juga kadang-kadang kita nak cerita pun susah sebab apa? Maknanya lebih dah lalu ni, kadang-kadang tak sayang kok kadang-kadang. Bayangkan kaedah sifat 20 1200 tahun hijrah, 1200 tahun dah diguna sifat 20 ni. Pelusuk dunia. Kalau kita memperolok-olok, mentertawa-tawakan, kita mentertawakan siapa tu? Puluh ribu, ratus ribu alim ulama yang bawa jalanan ni. Dia boleh mentertawa-tawa, memperolok-olok, memperkecil-kecilkan. Tergamuk. Dia berasa dia alim sangat. Bukan ini orang tak kenal diri ni orang panggil. Orang tak ada sifat-sifat mazmum dan sifat-sifat mahmudah di hati. Orang yang riak, wujud takabur. Cara cakap pun dah. Gayanya kata macam-macam. Kita sebut sama dah kaedah sifat 20. Ini kaedah kemudian, mula daripada kurun yang keempat. Di awal Islam tak ada kaedah ni. Di awal Islam kaedahnya kembali pada Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di awal Islam dalam bab pegangan, dia pegangan yang mana yang bersih, yang tak ada sebarang kekeliruan di awal Islam. Tidak ada sebarang perselisihan. Tidak ada sebarang perselisihan di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in di awal Islam. Pada masa Nabi SAW, itu jelas lah. Bukan kata bab usuluddin, bab cabang agama pun tak ada perbezaan. Bila Nabi SAW wafat, naik Khulafaur Rasyidin, dalam bab pegangan tak ada sebarang perbezaan. Naik habis ni selepas daripada Khulafaur Rasyidin, naiklah Bani Umayyah memerintah. Pun dalam bab pegangan ni, kalau ada pun sikit-sikit je. Kemudian tukar kerajaan kepada Abbasiyah. Tukar pada Abbasiyah itulah. Bila agama di pemerintahan bertambah luas, urun pasi pun jatuh, orang ajam banyak masuk Islam. Orang ajam ni bukan orang Arab, orang yang tidak memahami ayat Quran sebab bukan bahasa dia. Waktu dia bawa berbagai-bagai ajaran, berbagai-bagai fahaman, maka timbullah kaedah sifat 20. Jadi kaedah tu memang kaedah kemudian. Tapi kemudian pun di kurung yang keempat laginya. Walaupun kemudian masih lagi di kurung yang keempat, masih lagi di awal juganya. Kaedah sahaja. Tapi pada masa kurung yang keempat tu, walaupun kaedah sifat 20, secara sifat 20 ni sudah timbul, tetapi pada masa tu di kalangan umat Islam masih lagi pakai kaedah Quran dan hadis. Cuma ada jalan yang kedua, tapi masa tu masih lagi banyak digunakan Quran hadis. Dia kau lama, ada orang kau lama kau kurang, jadi kau timbul kaedah sifat 20. Kaedah sahaja. Tapi sifat wujud mari mana? Sifat kidang mari mana? Sifat bakak mari mana? Ini pelusuk dunia pakar. Pelusuk dunia. Semua sekolah pakai sifat 20. Sekolah kerajaan ke, sekolah agama swasta, sekolah agama kita ke, sampai ke Azhar ke, sifat 20 belaka. Sekolah rendah kita semua sifat 20. Kerajaan ke, sekolah kita sendiri ke. Pergi Mahat Darul Quran Sila, Dadi 3 tahun tu memang sifat 20. Lepas tu Sanawi dipakai Siliwah Azhar, sifat 20. Sebab Al-Quran dia Sanawi di Siliwah Azhar, sifat 20. Jadi kita mesti tanya kawan-kawan yang mengaji di Azhar dulunya, tanya dia, di Azhar tak ada sifat 20. Dia kata doktor-doktor hurah sifat 20. Cair dia. Doktor-doktor hak pensyarah dia. Oh gitu pula Doktor-doktor di hurah sifat 20.
Tapi bukan pada ain dah lah, tu semua pada kepayah belaka. Tiba-tiba kita boleh kata macam-macam. Gerik Yunang lah, dikata masuk ni faham ajaran lain lah dalam agama kita, menyebabkan benteng akidah generasi kita tak kuat. Sebab apa? Sebab tidak kembali pada akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi kepada jalanan gerik Yunang. Allah begitu noh. Duk mengaji ke sifat ni satu-satu sampai keletihan. Kau mana tu? Satu bukan waktu apa dah apa doa air tu. Menyebabkan orang kita tak kuat pegangan. Siapa ke cari tu bomoh lagi kata dia. Siapa ke pakar macam-macam, gelang lah apalah untuk tolak bala. Oh, tu tak ada pegangan, tu bukan ada sebab dahulu. Tempat kita lemah akidah ni sebab memang daripada awal kerajaan tak ada tekan bab pegangan. Sehingga kan orang cakap gini pun, walaupun dia itu lulusan tinggi dalam agama, maknanya dia tak faham pun berkaitan dengan jalanan pegangan. Dia tak faham. Kalau nak kembali pada Quran, itu jalan terbaik, dibawa lah ke jalan tu. Tapi kita, persoalan kita ni, bab pegangan ni kita kena ajar pada awal anak-anak kita. Sebagai mak ayah kena tekan bab sifat-sifat Tuhan. Dan kita sebagai mak ayah ni boleh ke nak ambil Al-Quran sebagai mana ni jalanan untuk kita ajar pegang pada anak kita? Boleh. Ambil ayat Quran ni, ayat ajar anak kita ni pegang ayat ni, pegang ni ayat ni gitu. Boleh baca Quran bermuju dah mak ayah ni. Boleh tu alhamdulillah, boleh tu bukan orang awam dah tu. Boleh tu ustaz dah tu. Ustaz kampung pun tu lagi boleh nak kembali pada Quran hadis. Ustaz kampung tu boleh. Dan macam mana kita ni? Kita nak pegangan umbi agama ni. Dulu mak ayah dulu ajarnya. Mak ayah memang jelas tak pandai. Lepas tu ustaz kampung belum tentu pandai. Lepas tu kita nak panggil dia bahasa dia pandai seorang tu. Panggil dia suruh dia ajar. Siapa-siapa pun memang dia datang dari sifat 20. Cuma bila naik ke atas ni dia terkajang terus. Dia memperlekehkan, dia mentertawakan. Ada seorang tu, dia cubalah nak buat lagu. Dia kata masa budak-budak sebab 20 ni lagu. Dia nak buat lagu, lekat. Oh saya pun dah ingat dah, lama dah kata dia. Lama dah tak mengaji. Mana mengaji masa budak-budak buat lagu tu je. Tapi mana dia daripada budak sebab 20 juga. Tapi budak-budak ni setakat ngapa gitu jelah. Sikit-sikit kan tak nak tekan dulu dah. Tapi di setakat tu akhirnya dia tak faham buat tu. Dia tak mengaji tu. Tapi kadang-kadang orang seumpama ni kita tengok dalam YouTube tu. Dia ada apa ni? Dia ada hak jari ibu jari ke atas biar ke bawah tu apa? Apa? Like dengan dislike apa? Ramah hak gini dah boleh gini. Dalam YouTube tu nah. Hak gini ni oh tambah dia tau. Ya. Ramah hak gini dah bodoh gini. Faham tau? Kita pun baru reti je. Baru reti. Oh, maknanya kalau dia tu jenis cerdik sungguh, jenis orang tawaduk, dia sedar tau. Sebab di bawah tu jawapan di bawah tu nampak boleh tahan juga lah. Orang hak tu balik ke dia, dia tahan juga. Hujah-hujah boleh tahan juga. Tapi orang pesen ni dia rasa dia pandai, dia rasa cerdik, orang sombong, riak, takabur gini payah. Orang habis dia kondek. Ni pesen ni payah. Oh dia kata ni Imam Syafi'i pun tak ada sebab 20. Nabi pun tak pernah ngapa sebab 20. Sayyidina Bakar pun tak pernah ngapa sebab 20. Sayyidina Umar pun tak pernah ngapa sebab 20. Oh bengong no. Memanglah tu kurang ke berapa tu? Orang zaman bila? Ada dia payah. Sebab apa? Depan ni kadang-kadang orang dia mentertawakan nak beri dia gelap. Jadi dia kau galak. Kau tak sedar. Jangan kita tak hormat pada orang-orang terdahulu. Kita mempelekeh orang-orang terdahulu. Alim ulama yang terdahulu kita mempelekehkan. Ilmu kita banyak mana? Kalau dia sendiri pun tak lain nak cakap benarnya. Tak nak cakap dalam bab ni. Dia sendiri pun cukar cemaking. Oh
tu dia kata ada dijumpa mocik satu orang mocik tu orang 70 dok semayang. Sebab tu ada ustaz ngajar lagi tak ngapal sebab 20 mayang tak sah. Oh ni bohong dah lalu lah. Kalau ada pun tu bukan salah sebab 20, salah orang tu lah. Siapa suruh ngapal? Kita sebab 20 bukan ngapal. Kita faham, kita pegang sudah lah. Bukan suruh ngapal. Tapi nak ngapal molek juga. Gitu je lah. Tapi bukan syarat ngapal. Lepas tu dia kata gitu, dia kata saya dah bakar tak ngapal, saya dah umur tak ngapal tadi. Dan kita Imam Syafi'i pun tak ada. Tak payahlah sebab 20 kata dia. Segala sifat kesempurnaan sifat Allah. Dan memang kita jalan sebab 20 ni, segala sifat kesempurnaan sifat Allah. Ni macam mana kita ni? Inilah jalan sebab 20. Dia pening dah situ. Mana dia kata tak ada sebab 20. Mana apa kita pegang segala sifat kesempurnaan adalah sifat Allah. Dekat dah sebab 20, itulah jalan yang pertama. Nampak? Jelas-jelas dia buta ilmu. Dia cetek dalam ilmu. Memanglah kita tak, bukan kata 20 selalu. Kita pegang secara iman sekalian sifat kesempurnaan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam kita pegang secara umum ni, setakat mana kok kita panggil kita ni kenal Tuhan? Dan sifat Tuhan banyak ni. Banyak umum gitu, takut dak ni dak kemak. Setakat mana padang kok? Tu big padang lah, ambil 20 padang. Dan nama tiang 99. Sebagai orang termasuk 20 tu dah tak apa dah. Sebab kalau kita umum itu saja, kita pegangan kita betul-betul kenal Tuhan ke tak? Sebab tak pasti ni. Setakat 20 padang. Tapi kita ngaji kau banyak sifat Tuhan, lagi molek. Jadi dah ambil kat situ mana kita pegang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Lepas tu mungkin dia teringat masa dia ngaji budak apa kali. Tapi dia buang waktu. Dia buang. Mana dia kata selain cari dalil dalam sifat 20, dalil Quran. Nak jadi gagah sikit. Memang sebab 20 dalil Quran. Sebab 20 memang dalil Quran, dalil akal dua dia hari. Memang asal dalil Quran belaka. Jadi dia kata macam orang sebab 20 ni dan moga orang duk tikap akal disengeleng dia cari dalil Quran. Mana nak pelaga Quran lah kononnya. Jadi macam orang alim ulama sebab 20 ni, dia orang kata macam-macam kan. Dia pengen cari ayat Quran buat dalil. Tahu apa gitu tu. Manusia biasa apa gitu. Tapi berani. Dia kata dalam masyarakat kita ni sifat Allah ada 20. Sifat Allah ada 20 dia kata. Tak ada orang ajar gitu. Dia kata hak cerdik sikit, dia kata hak cerdik sikit. Hak cerdik sikit ni dia kata, saya ada catat sifat Allah yang wajib kita tahu 20. Sifat Allah yang wajib kita tahu 20. Hak tadi sifat Allah 20 je. Hak cerdik sikit sifat Allah yang wajib kita tahu 20. Lepas tu al-hain tu sunat wali tahu dia kata. Dia pengilah. Cuba tengok. Dia ketahu lah. Dengar tu ketahu juga kan. Hak cerdik sikit tu. Mana apa? Sifat Tuhan wajib tahu 20. Mana sifat Tuhan tu banyak lah. Wajib tahu 20. Cerita gitu je. Lepas tu cerdik sikit. Kita boleh tengok dalam masyarakat. Contohlah kita kata Fatani Thailand. Fatani bukan Thailand. Fatani negara yang merdeka, negara suku, bukan Thailand. Fatani dijajah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih dia jajah. Macam-macam cara siang nak masuk pengaruh dia tu. Macam-macam cara. Tapi timbul cerita orang Fatani murtad. Tak timbul cerita. Kajian siang boleh masuk. Dia masuk cara-cara dia dari sekolah dia masuk. Tapi sebab apa kuat orang Fatani Thailand, orang Fatani, orang Melayu di Fatani ni akidah dia. Dan akidah mana? Akidah sebab 20 ni lah. Kalau hidup ngaji dia kecek pakai tua.
Macam lagi nampak kita ni Kelantan contoh ni. Mari mana kuat orang Kelantan? Tak cekak nak tabur. Tak cekak nak upang. Walaupun kita kata kadang-kadang orang Kelantan ni Zohir dak pakai tu dak pakai lah. Dia pakai lambang pok-pok pasir dia pakai. Tapi dalam ni tak ada dalam. Di seorang lagi dalam bok tu, dalam kurungan tu, dak, di dalam ni ada. Dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ah. Kita tak beli tu. Cuba kita katakan. Katakan. Peringat nak boleh duit Isap masuk dalam tu pakoh tak setara. Oh macam ingat aku macam seorang je kena oleh pakoh je dah kalau kerajaan kita tergamuk dia. Tergamuk. Hoto Kelantan tu Zohir orang dia dah pakau. Masuk dalam tu boleh tentu. Sebab apa? Ni dalam ni. Tapi Zohir tu dah pakar lah pasal tu bukan kita kata molek. Tapi dalam ni ada. Bagaimana tu? Daripada akidah ngaji pasal mana? 40 lah. Hak pasal cakap ni tidak dia main pokok intelek je. Dia cuma pergi kelas mingguan, kelas bulanan, kelas jemputan. Dia pun duk kata sebab 20. Lepas tu hak di kalangan hak pendengar dia tu faham tak pegangan. Dia ajar dak ilmu Quran untuk hak dia ajar tu memahami akidah, dia ajar dak ilmu Quran. Dia duk tanda ke sebab 20 je. Hak ngaji dengan dia tu. Nak ngaji pegangan mana? Direct Quran ni, tu kena ngaji betul benar lah. Sebab kita nak memahami ayat Quran apa semua. Tapi macam orang semua, itu kaedah yang terbaik. Kita ambil kaedah yang disusun oleh ulama muktabar, yang diiktiraf oleh seluruh dunia sebab 20 ni kita mengaji pegang permulaan. Lepas tu kita mengaji pula asma wa sifat, kita mengaji pula ilmu Quran. Tambahan. Macam duduk pondok. Dia bukan ngaji 40 je. Dia ngaji ilmu tafsir daripada kulit ke kulit. Tahu kulit ke kulit? Daripada alif lam mim sampai ke habis. Orang kata nak kembali kepada Quran tu, dia pernah ngaji tafsir sampai ke habis ke tak tahu. Kita dah pun bukan ngaji 40 je. Kita ngaji tafsir daripada awal alif lam mim daripada Fatihah sampai ke Al-Baqarah. Tapi tu untuk kemas lagi nya. Tu tak apalah kita ada dah asal. Tapi untuk bawa dalam masyarakat boleh. Kita mari sini kita ada tafsir daripada awal sampai habis. Kita ambil tafsir Arab apa semua. No. Mana padanglah kaedah ni. Lepas tu sami-sami tengah ngaji lah. Tafsir tengah ngaji, hadis tengah ngaji. Tapi kalau tu dok dang nak tu, kita ada dah ni. Sekurang-kurang banyak kita ambil ayat-ayat dia. Dia kata belajar sekali pening, belajar kali kedua pening. Tapi jangan banyak tanya kata dia. Banyak tanya imam lemah. Sebab apa? Dia tu ustaz pun tak faham, dia tu ustaz tu tak faham. Dia tak faham benda ni. Dia tak faham. Ada satu tu, tapi dia bukan dalam bab sebab 20 lah. Nak ceritanya, dia tak faham pegangan. Cerita bab iman. Ini bukan cerita bab sebab 20 lah. Tapi dalam kuliah yang sama, cerita berkaitan dengan iman. Maknanya Asy'ariyah ni terkeluar daripada Ahli-Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah, Imam Asy'ari ni terkeluar daripada Ahli-Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Sebab dia takrifkan iman dengan membenar hati. Mana kalau gitu kau, kalau dak buat apa beriman juga dia tu. Dah iman benar hati je kan. Kalau tak buat beriman juga. Dah sembahyang beriman juga. Ada soal. Apa? Orang tak sembahyang tidak beriman, kafir. Orang tak puasa tidak beriman, kafir. Itu khawarij, bukan Ahli-Sunnah wal Jamaah. Tapi dia tuju kat orang lain khawarij. Dia tuju kat orang khawarij. Kita memanglah iman hati di kalangan ulama tauhid. Sebab apa dalam Quran banyak dia bila sebut iman berkait dengan hati. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka yang Allah Ta'ala tulis di hati dia keimanan. Wa qalbu mutmain bil iman. Hati tetap dengan iman. Dari Quran banyak iman berkait dengan hati. Maka di kalangan ulama tauhid bukan kata Imam Asy'ari je. Iman adalah membenar hati.
Dalam dia membenar, dia orang beriman. Dia tak main, tak puasa pun dia masih orang beriman. Dia kata kalau gitu juga orang tak main beriman lah. Tapi iman yang lemah, iman yang nipis. Hak ni li hak timbul kata dosa dia banyak, masuk neraka, tapi ada iman, akhirnya masuk ke syurga juga. Makna apa situ? Makna dia ni banyak perintah Allah dia tak buat, banyak larangan Allah dia ni buat, dia tak tinggal. Maknanya tapi dihukumkan masih lagi beriman. Tiba-tiba dia kata mana ni takrif iman ni hati saja, hak ni menyalahi ahli sunnah wal jamaah, dia kata. Jadi mana iman ni mengaku hati kita buat, kalau tak buat tidak beriman, itu khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Adapun ulama hadis ulama fiqh tersebut dulu, iman tu benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Ini tarik iman di kalangan ulama hadis dengan ulama fiqh. Itu untuk kesempurnaan iman, bukan untuk sah iman. Kalau nak sah iman kena ada 3 tadi, itu khawarij, bukan ulama hadis, bukan ulama fiqh ahli sunnah wal jamaah, bukan. Ulama tauhid, iman benar hati, tapi iman dengan Islam ihsan dia berkait. Mana apa? Dalam bab tarik iman pun dia buta. Itu bab tarik iman lah. Tak boleh apa pasal macam ni. Kalau jenis jahil murakab payah. Bukan apa cerita, kadang-kadang orang kita ni nak mengaji, dia tak dang kata dia, kita tek learning ilmu di hujung jari, dia kata. Tek kena pasal tu. Orang pula ada nama, cakap pula pandai. Akhirnya kita terpengaruh. Kita kena hormat di kalangan alim ulama. Sebab jalan alim ulama seluruh dunia. Tetapi bukan satu jalan je. Ini sekurang-kurang bagi kita lah. Tadilah kita mak ayah, nak ajar apa anak kita pegangan, nak ajar dengan tafsir Quran. Kita nak mak ayah ni, kita nak ajar anak kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ajarlah wujud, kita bakok. Ini bukan cara Quran. Tapi mana tidak sifat Allah ni dari Quran lah. Tapi cara susunan tu disusun oleh ulama kemudian. Lepas ngaji kalau kau tinggi mengaji ilmu Quran pula. Mengaji ilmu Quran pula. Siapa? Kalau tak faham bab mustahil ni, dia kata macam-macam. Tuhan ada, lawang tak ada. Pening orang dengar. Sekali ada, patut lawang tak ada. Tuhan mendengar, lawang ni pekau. Mula-mula mendengar, kediang dia pekau. Dia anganyi. Kalau dia anganyi, tak anganyi. Tuhan nampak, lawang buta. Mula-mula nampak, dia tengok, patut kediang melawang, dia buta. Kata ada depan tu suka ilah, kata tergamuk dia tu. Ada pasal gini. Laku juga kadang. Laku. Orang kita panggil juga pasal ni. Mana? Dia bukan lawang lah. Tuhan basar melihat, lawang buta. Lawang buta ni makna mula basar, lepas berlawang dia buta. Dia bukan kata Tuhan buta, dia nganyi kaedah tu. Dia nganyi kaedah tu. Mula-mula ada, lawang tak ada. Mula-mula ada, lepas berlawang kalau kan tak ada lah pula. Ini pernah kena satu program masa tu mai tahu dulu. Ustaz tu jadi pengusi majlis. Ustaz tu jadi pengusi majlis. Ini tak ada cerita bab 20 ni cerita ada tajuk khusus lah, tak ada kaitan dengan tauhid. Tapi pengusi ni dia angat, dia buat macam gurau lah. Tuhan ada, lawang tak ada. Belum ada, lawang tak ada. Dia buat gurau pengusi ni. Lepas tu dia berserah kepada ahli panel. Ahli panel tu silap masa tu Dr. Aziz Hanafi. Kau perlis kan Dr. Aziz Hanafi tak silap. Dia panel. Dia tajuk bukan tajuk 40 ni. Sebelum dia pergi pada tajuk tu, dia komplain asal ni. Dia kata berkaitan kaedah 40 kita jangan permainkan. Sebab ini kaedah ulama-ulama muktabar. Lebih kurang gitulah. Kalau ada tersalah tu, itu tersalah kaedah orang yang bawa, bukan salah ilmu tu. Jadi ustaz ni bergerak, moga ni doktor dia ustaz biasa je. Dia pun mana nak sakit dia gitu, dia cuma nak macam nak tak gurau lah. Tak gurau main.
Kalau Tuan Nabi ni pakai Islam ni. Islam ni. Barulah dia pun pergi pada hak tajuk program tu lah. Ingat jalan leka kuah program tu masa tu mereka. Saya ada tu. Benar kata. Dia main. Jadi kaedah ni banyak. Di sini pakai kaedah sifat 20. Tu je lah. Ini satu daripada kaedah. Ini sekurang-kurang bagi kita orang awam. Sekurang-kurang. Tapi kita ngaji dah lebih sikit. Ilmu Quran kita mengaji, ilmu hadis kita mengaji, ada tambahan. Dalam ayat Al-Quran mencerita kekuasaan Allah Ta'ala, mencerita kebijaksanaan Allah Ta'ala. Kita lagi kuat-kuat. Tapi kalau kita ngaji tafsir pun tak ada capa, mana kita ada dah ni asal kita ni. So, asal ambil mana? Ambil di Quran juga, cuma kaedah je. Tapi bagi orang tak tahu pengembangan ni, dia pelik mana pulak persen tu. Cuba tengok lah. Tengok reti tu boleh jumpa. Tapi mana tak setuju tu ramai tak setuju. Mana orang faham juga. Tapi kalau dia jenis tak sedar juga, Wallahu'alam lah. Jadi mana kita kata